Program Apa Khabar Malaysia ini dibawakan khas oleh Old Town White Coffee. Segarkan pagi anda dengan secawan kopi. #Kopi Dulu, Makan Dulu. Senyum segar di pagi hari. Segala sentosa. Segalanya sentosa dalam Apa Khabar Malaysia dan tak lengkap hari kita kalau kita tak mulakan dengan Old Town White Coffee. Segarkan pagi anda bersama dengan kami. #Kopi Dulu, Makan Dulu. Ya. Selamat pagi Helena. Selamat pagi. Betul lah, kena segarkan pagi kita, kena kopi, kena makan dulu barulah kita rasa energetik, bertenaga dan tak adalah lemau kan nak menjalankan ataupun nak menggerakkan apa jua kerja pada pagi ini. Assalamualaikum. Selamat pagi berteman dengan saya Cedi dan juga Helena pagi ini. Hari ini 1 Disember 2022, kejap je kan dah 1 Disember. Betul. Kalau mungkin hari ini ada yang sambut hari lahir, selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan insya-Allah hidup kita akan terus diberkati. Dan untuk mengingati 1 Disember ini juga sebenarnya Helena, hari ini merupakan hari yang mana kita sambut satu dunia, Hari AIDS Sedunia, untuk memupuk kesedaran tentang penyakit AIDS ini yang mana disebabkan oleh jangkitan HIV. Dan ada isu tentang Hari AIDS Sedunia ini akan kami kongsikan bersama-sama dengan anda, bersama dengan tetamu istimewa sekejap saja lagi. Dan antara lain yang akan kami kongsi sama dengan anda hari ini banyak, antaranya di portal bernama.com. Dan kita ada amaran hujan berterusan tahap waspada di 8 negeri dan Jabatan Meteorologi Met Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada yang dijangka berlaku mulai hari ini hingga hari Ahad. Dan antara kawasan-kawasan yang dinamakan ataupun yang diramalkan akan berlakunya hujan berterusan iaitu di 4 negeri mulai esok, mulai hari ini dan Sabtu hingga Sabtu di Perak, Kelantan, Pahang dan juga seluruh negeri Terengganu. Dan cuaca sama juga turut diramal berlaku di Sabah melibatkan kawasan seperti Sandakan dan Kudat. Manakala di Perlis, Kedah, Pulau Pinang hujan berterusan diramalkan berlaku dari Sabtu hingga Ahad ini dan diharapkan kita semua bersiap siaga. Dan siapa sangka semalam Kuala Lumpur dan sebahagian daripada kawasan Selangor telah pun mengalami banjir kilat dan diharapkan kita semua sentiasa berwaspada, dengar arahan yang dikeluarkan dan sentiasa kalau boleh ikut laporan meteorologi Jabatan Meteorologi dan juga apa-apa pengumuman lalu lintas di mana saja anda berada. Baik, kita juga nak kongsikan berita daripada Sabah. Sabah, betul. Di mana? 240,000 rakyat Sabah khususnya boleh tarik nafas lega sebab permohonan tanah Sabah selesai. Di mana sebanyak 243,838 permohonan tanah berjaya diselesaikan dalam tempoh Januari 2015 hingga 31 Oktober tahun ini, di mana persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah diberitahu semalam dan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar, dia memberitahu jumlah itu menunjukkan pengurangan sebanyak 86.5%, iaitu kini hingga tinggal 37,000 sahaja permohonan dalam proses diselesaikan berbanding 281,000 permohonan pada 1 Januari 2015. Dan apa yang diberitahu, strategi utama yang telah diambil adalah menyelesaikan tunggakan permohonan tanah di semua daerah dengan melaksanakan inisiatif untuk memproses semula permohonan tanah secara berkelompok berdasarkan kawasan yang dipohon dengan mengaplikasikan teknologi maklumat dan juga teknologi geospatial terkini. Dan menjawab soalan tentang itu, Jabatan Tanah dan Ukur akan berusaha untuk menyelesaikan baki tunggakan permohonan tanah tersebut kalau boleh pada tahun hadapan 2023.
Itu dia. Dan sedikit tentang bola sepak tempatan, iaitu menjelang Piala Persekutuan Bola Sepak ASEAN ataupun AFF 2022, ketiadaan pemain utama ternyata tugas sukar buat Ketua Jurulatih Kebangsaan Kim Pan-gon. Namun beliau tidak akan mengalah kerana ini adalah setelah kita berjaya menamatkan penantian 42 tahun untuk layak ke pusingan akhir Piala Asia secara merit Jun lepas. Walaupun ketiadaan pemain-pemain seperti kerana hal peribadi, urusan keluarga dan kecederaan, Kim Pan-gon akan terus berusaha mencungkil bakat dan melatih mereka. Dan antara yang menarik diri daripada menyertai AFF ini adalah 7 pemain JDT, antaranya Muhammad Hafiz Faiz Mansur, Arif Aiman, Muhammad Akia, Matthew Davis, Muhammad Syafiq Ahmad dan Syahrul Muhammad Saad. Dan kalau kita lihat juga beberapa pemain juga antaranya tak boleh bermain, termasuklah pertahanan kiri Selangor FC Muhammad Fazli Mazlan. Namun 2 pemain Kuala Lumpur KL City FC iaitu Muhammad Akram Mahinan dan Declan Lambert memohon dikecualikan untuk alasan peribadi. Ini antara berita bola sepak tempatan, walaupun kita tahu sekarang ni kita tengah demam bola sepak dunia kan, dan diharapkan segala halangan yang dilalui pada ketika ini dapat mempersiapkan negara kita untuk memenangi, kalau tak menang pun at least mara ke peringkat yang seterusnya dalam Piala Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF 2022. Okey, kita tinggalkan sedikit cerita itu. Mungkin anda boleh dapatkan lagi berita-berita penting di portal bernama.com dan menerusi dari bilik berita sekejap saja lagi. Tapi sebelum tu kita nak beri laluan sekali lagi, nak tinjau bagaimana ramalan cuaca di Malaysia ini. Adakah di Kuala Lumpur ataupun ibu kota hari ini masih lagi hujan berterusan ataupun mungkin ada perubahan? Itu saja ramalan. Kita tengok yang sebetul-betulnya daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS meramalkan kemungkinan berlaku banjir di beberapa kawasan di Terengganu dan Kelantan hari ini dan esok. Jangkaan itu adalah berdasarkan maklumat ramalan hujan Jabatan Meteorologi Malaysia dan hasil simulasi model ramalan banjir. JPS memaklumkan banjir boleh berlaku sekiranya hujan yang signifikan terus berlaku di lembangan Sungai Setiu, Sungai Dungun, Sungai Kemaman, Sungai Pakar, Sungai Besut yang kesemuanya di Terengganu dan Sungai Guluk di Rantau Panjang Kelantan. Dalam kenyataan semalam, jabatan itu memberi amaran beberapa kawasan berisiko banjir hari ini ialah daerah Setiu, Terengganu mulai 5 petang. Pada Jumaat, JPS turut menjangkakan kawasan dijangka berlaku banjir di Kelantan adalah di daerah Pasir Mas mulai 12 tengah hari. Kejadian banjir di Terengganu juga diramalkan esok seperti di kawasan daerah Besut dan Pakar bermula 7 malam. Orang ramai boleh melayari laman sesawang publicinfobanjir.water.gov.my, Facebook Public Info Banjir dan Twitter JPS_Infobanjir untuk maklumat lanjut. Calon Barisan Nasional Parlimen Padang Serai, Datuk Sivaraj berkata beliau tidak menerima sebarang arahan daripada kepimpinan tertinggi parti untuk memberi laluan kepada calon lain pada pilihan raya umum ke-15 di kawasan itu 7 Disember ini. Justru Datuk Sivaraj akan meneruskan kempennya walaupun calon Pakatan Harapan Dr. Muhammad Sofi Razak ada membuat permintaan agar BN beri laluan sejajar dengan keputusan PH meletakkan calon BN bertanding di pilihan raya Don Tioman Pahang.
Sementara itu, menurut Dr. Muhammad Sofi, PH perlu bekerja keras untuk mempertahankan kerusi Parlimen Padang Serai jika BN enggan berkompromi memberi laluan kepada PH pada pilihan raya 7 Disember ini. Bagaimanapun, Dr. Muhammad Sofi memaklumkan beliau tidak mengadakan sebarang perbincangan dengan calon BN berhubung perkara itu dan merasakan ia tanggungjawab pimpinan tertinggi kedua-dua parti. Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat ke Majlis Malam Amal Badan Amal Kasih Sayang Bakasa dan Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera Malaysia bakat ATM Festival Fashion Islamik IFF 2022 di Dewan Perkasa Wisma Perwira ATM. Keberangkatan tiba Tunku Azizah malam tadi disambut pengerusi Jemaah Tertinggi Bakat ATM, Tengku Puteri Seri Teja Pahang, Tengku Muhaimin Sultan Ahmad Shah yang juga isteri kepada Panglima ATM Jeneral Tan Sri Afendi Buang. Persembahan koleksi pakaian preka fashion terkemuka tanah air melibatkan nama besar seperti Rizman Ruzaini, Nurita Harith, Rosita Cik Wan, Kelvin Tu dan Raja Reza. Dan preka fashion terkenal Indonesia pula adalah koleksi daripada Jenny Cahyawati dan Kia Panggabian. Majlis turut diserikan dengan persembahan penyanyi popular termasuk Dato' Amy Search, Alif Aziz dan isteri Bella Astilah serta penyanyi nombor 1 negara Datuk Seri Siti Nurhaliza. Persembahan Datuk Seri Siti Nurhaliza yang pastinya sentiasa mendapat tumpuan bertambah gamat apabila Tunku Azizah sudi mencemar duli dengan meminta lagu tambahan Dia Lova. Malam Amal Bakasa dan Bakat IFF 2022 adalah hasil inisiatif Tengku Muhaimin yang juga penasihat Diraja Bakasa berjaya mengumpul dana sebanyak 1.2 juta ringgit. Ia akan disumbangkan kepada dua pertuan kebajikan Bakasa iaitu Rumah Kanak-Kanak Tengku Ampuan Afzan dan Pusat Inovasi Tengku Ampuan Afzan serta tujuan program transformasi Bakat ATM. Sekian dari Bilik Berita. Salam hormat dan Assalamualaikum. Kembali bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia dan seperti yang diwar-warkan di awal siaran tadi, hari ini merupakan 1 Disember, Hari AIDS Sedunia yang disambut setiap 1 Disember setiap tahun sejak tahun 1988. Dan kalau di Malaysia ni, kes pertama HIV dan AIDS telah dikesan sejak awal tahun 1986 dan sehingga kini peratusan mereka yang dijangkiti telah pun meningkat. Namun ada perbezaan dari segi peningkatan ataupun punca jangkitan. Kalau dulu zaman kita sekolah rendah 80-an 90-an ia bermula daripada orang kata berkongsi jarum suntikan untuk mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Namun kini statistik itu berubah di mana yang menguasai jangkitan pada ketika ini adalah lelaki yang mengamalkan seks sesama jenis. Dan kita nak berbincang lebih lanjut tentang bagaimana kita nak mengakhiri HIV dan AIDS ini bersama dengan tetamu kita Dr. Leong Chi Lun, seorang pakar perunding kanan penyakit berjangkit dari Hospital Kuala Lumpur. Terima kasih doktor kerana sudi bersama dengan kami. Dan pagi tadi kita lihat satu perkongsian oleh Datuk Profesor Dr. Adiba Kamaruzaman tentang tema tahun ini iaitu hapuskan ketidaksamaan di kalangan orang yang hidup dengan HIV ataupun AIDS ataupun lebih dikenali sebagai ODHA yang menghalang kemajuan AIDS itu sendiri. Dan sebelum kita berbincang secara lanjut kan mengenai AIDS ni, mungkin secara ringkas doktor boleh kongsikan kepada semua penonton di luar apa HIV itu sebenarnya? HIV ini merupakan sejenis penyakit di mana disebabkan oleh virus HIV. Nama panjang Human Immune Deficiency Virus. Dia sejenis virus
And virus ini boleh dijangkiti melalui perkongsian jarum seperti dikatakan tadi, dan juga hubungan seks, sama ada heteroseksual atau homoseksual. Virus ini selepas dia masuk ke dalam badan kita, dia akan merempak di dalam kelenjar limpa, dia replikasi ke dalam kelenjar limpa, dan dia akan pada awal ada orang yang ada gejala, ada yang tidak ada gejala lah. Cuma 50% kalau ada gejala pun adalah demam biasa, sesama, you rasa lethargi, tak sihat. Lepas itu dia akan dengan adanya daya immunity kita sendiri, dia akan sendiri jadi normal balik. And selama ini dia akan jadi dormant. And dormant ini walaupun dia dormant, bila dia dormant, seseorang itu tidak akan tahu dia telah dijangkiti kuman ini, dan sekiranya dia berkongsi jarum ataupun melalui melakukan sexual behavior yang tak pakai kondom, semua itu dengan tidak sengaja dia akan merepak kepada orang yang lain. So sebab bila sampai dia ada gejala, selalunya adalah 5 ke 10 tahun yang akan yang lepas itu, dia akan bila daya pertahanan semakin kurang, sebab virus ini dia akan mengurangkan CD4 yang mana adalah sel-sel darah putih yang merupakan immunity kita terhadap penyakit yang lain. So bila dia ada dijangkiti, bila dia sudah CD4 dia terlampau rendah, dia akan dijangkiti kuman-kuman yang kita dikenali sebagai opportunistic infection. Macam paru-paru kan senang dijangkiti oleh pneumocystis carinii pneumonia, sekarang kita panggil pneumocystis jirovecii. Kalau ada juga yang orang yang selalu berkumpul dengan kucing najis, kucing itu ada parasite yang kita panggil toxoplasma. Dia mungkin kalau dia masuk ke dalam otak kita, dia akan buatkan seseorang itu lumpuh, macam orang dapat stroke. So kalau you tengok orang muda dapat stroke, mungkin adalah kemungkinan kita kena cek sama ada dia ada HIV lah. Ataupun dijangkiti burung ada kuman fungus yang kita panggil cryptococcal. Cryptococcal meningitis, bila dia masuk ke dalam otak, dia menyebabkan tekanan di dalam otak sangat tinggi, dan seseorang itu boleh menghadapi sakit kepala yang serius. So bila benda-benda macam ini berlaku, baru kita tahu dia gejala dia sudah bermula. Satu lagi macam kita panggil herpes zoster, yang orang kata kayap, itu pun merupakan gejala permulaan seseorang itu dijangkiti HIV. Tetapi antara dari masa dia jangkiti sampai dia dapat gejala, mungkin dia tak tahu dia ada dijangkiti. Dan waktu itu dijangkakan 5 tahun ya, doktor? Ya. Wow, okey. So macam mana kita nak tahu daripada mula kita kena tu, sehingga gejala-gejala itu wujud tu, adakah kita perlu melakukan saringan darah atau apa sebenarnya yang perlu kita lakukan? Ya. Itulah kalau nak mengakhiri HIV AIDS, kita nasihatkan sesiapa yang ada berisiko tinggi, ada pernah share jarum, ada melakukan hubungan seks yang kalau you tahu sendiri ada risiko, lebih baik kita cek and memperhentikan risiko tinggi itulah. Okey, bila kita tahu gejala awal tu kita dah terkena dan dijangkiti HIV tu, adakah ia mudah merebak terus dengan cepat dalam tubuh badan kita, doktor? Bagaimana? Jangkitan itu merebak, tetapi sama ada you sudah dijangkiti, itu yang seseorang itu tidak tahu, dan dengan cara ini dia boleh merebak dengan cepat. Sebab kalau kita tahu, manusia selalunya agama kita tak nak orang yang kita sayang, kita tak nak jangkit pada mereka. Tetapi sebab gejala dia tidak ada, dengan tidak sengaja kita akan merepak kepada orang yang disayangi. And dengan cara ini dia akan dijangkiti lah.
Okey, doktor, saya difahamkan juga CD4 load ini dia ada window period. Okey, so contohlah kita terlibat dengan gejala yang boleh merisikokan diri kita dengan jangkitan HIV, mungkin melalui seks ataupun apa sahaja, ibu kepada anak misalnya. Bila sebenarnya kita perlu buat test itu kalau kita berpandukan dengan window period itu sendiri? It's not actually CD4. Okay. It's the ELISA test. Okay, sorry. Kita sebab test yang kita screening test untuk HIV adalah merupakan kita test antibody kepada HIV. So dari masa saat kamu dijangkiti sehingga badan kita ada antibody, dia tak dapat dikesan kecuali sekarang blood bank dia menggunakan antigen test. Dia sudah narrow down dia punya window period. So lebih kurang untuk test yang biasa kita pakai screening test itu dalam masa 6 minggu ke 3 bulan ke dia akan dapat dikesan. Ya. Okey, sebagai contoh doktor, kalaulah perempuan mengandung dia dah mengetahui dia ada HIV AIDS ini sendiri, adakah HIV AIDS ini mudah menjangkiti kandungan ataupun tak akan terjangkiti? Ya, wanita mengantung. Kalau wanita mengantung, ya, dia boleh dijangkiti sama ada dalam uterus, semasa beranak dan juga selepas beranak. So yang risiko paling tinggi adalah semasa dia beranak, sebab kalau kita tidak dirawat, wanita yang mengantung kalau tidak dirawat, kandungan virus dalam badan tinggi, semasa beranak ia ada banyak perdarahan semua ini, dia ada luka ke apa, senang dijangkit pada anak. So kita sebab sekarang ada rawatan yang boleh mengurangkan virus di dalam badan seseorang. Kalau seseorang wanita mengantung mengambil rawatan HIV, badan kandungan virus dalam badannya boleh ditekan sampai ke tahap yang paling rendah di mana dia risiko dia berjangkit kepada anak kurang daripada 1% sahaja. Okey, itu kemajuan teknologi yang ada untuk menghalang HIV ini. Baik, doktor, sekiranya kalau kita terdedah dengan saya bagi contoh kalau kita seorang mangsa rogol misalnya yang dikhawatiri dijangkiti HIV melalui proses rogol itu sendiri, apa langkah yang boleh dilakukan untuk terus menghalang jangkitan itu dari dia? Okey, ini merupakan non-occupational sexual prevention yang kita selalu kata. So dia sama dengan occupational prevention. Yang kalau boleh kita boleh cek perokok, orang yang merokok itu, kita dapat cek darah dia sama ada dia ada HIV ke tidak, lebih baiklah kita boleh cek. Dia ada, doktor. Ya, kalau ada, then yang penting adalah kita gunakan post exposure prophylaxis. Di mana orang yang dirogol dia dinasihatkan untuk mengambil rawatan HIV selama sebulan. Dengan ini kita boleh mencegah HIV virus itu daripada merebak sekiranya ada termasuk ke dalam badan. So kita gunakan post exposure prophylaxis selama sebulan, dia boleh mencegah seseorang itu boleh daripada dijangkiti HIV. Dan kaedah sama boleh digunakan kepada mereka yang mungkin berkongsi jarum, mengamalkan seks rambang dan sebagainya. Adakah ia boleh digunakan sama? Okey. Yang ini adalah kita panggil ada satu lagi kaedah di mana sekarang kita kata orang yang berisiko tinggi, kalau sekiranya dia rasa dia berisiko tinggi, kita ada satu lagi kaedah yang kita sekarang nak mulakan adalah pre-exposure prophylaxis. Kita kenali dia sebagai PrEP. And kita sedang melaksanakan projek ini di mana kita ada PrEP Gov 2023 di mana kita akan menjadikan pilot projek di klinik kesihatan
dia akan memberi sesiapa yang berisiko tinggi itu untuk PrEP yang ada rawatannya, yang ubat HIV juga, yang seseorang itu boleh ambil. Tetapi dia kena periksa dan dia kena follow up dengan klinik kesihatan. Sebab kalau ubat-ubat ini bukan kata dia tak ada, walaupun kesan sampingan dia tidak tinggi, tetapi kita kena monitor lah. Kita kena monitor dia bukan punya. boleh dapatkan dekat farmasi ataupun klinik-klinik biasa. Buat masa sekarang tidak, sebab kita kena monitor. Sebab rawatan yang diberi itu mungkin ada kesan sampingan pada buah pinggang. Kalau kita tak cek buah pinggang, dia makan ubat aja, nanti ada kesan sampingan pada buah pinggang. Baik, doktor, kita nak berehat sebentar. Kembali selepas ini kita akan sambung perbincangan kita dalam mengakhiri AIDS ini. Kembali selepas ini. Kembali bersama kami di Apa Khabar Malaysia bersama saya Cedi dan juga Helena. Masih lagi kita bercakap tentang mengakhiri AIDS dan tetamu kita di studio di kini bersama dengan Dr. Leong Chee Loon, pakar perunding kanan penyakit berjangkit Hospital Kuala Lumpur. Baik doktor, sebenarnya kan kalau kita daripada dulu mesti kita akan ada satu stigma yang bila kita tahu seseorang tu doktor ada sakit HIV atau HIV AIDS ini, kita takut nak dekat. Sebab apa? Kadang-kadang mungkin adakah disebabkan dari sentuhan ataupun mungkin terkena ailio dan sebagainya. Adakah itu mudah kita dijangkiti ataupun perolehi HIV itu? Bagaimana? Ya, doktor? ini thank you for this soalan yang dia macam saya umpamakan dengan COVID sekarang. Manusia kita punya behavior sama. Kalau seseorang itu, kalau masa dulu, masa mula-mula HIV ada, dia punya rawatan memang mahal, susah, and orang ingat kalau sentuh, kalau ada ailio, kalau bersama, ya takut dijangkiti. Sebab itu pesakit-pesakit HIV kadang-kadang tidak dapat sokongan daripada keluarga dia. Actually kita kena tahu kita kena explain dengan ahli keluarga bahawa HIV ini cuma boleh dijangkiti melalui darah dengan darah, macam kongsi jarum ataupun hubungan seks. Selagi you tidak ada hubungan seks, actually dengan ailio, dengan makan bersama, dengan even tu nyamuk gigit orang itu dengan gigit kita, dia tak dijangkiti. Kalau nyamuk gigit boleh dijangkiti, dia HIV akan merepak seperti COVID-19 sekarang. Dia tak jadi. So actually cara jangkitan cuma hubungan seks dengan darah sahaja. So kalau ailio, kongsi makan, mandi sama, berenang sama dalam kolam, semua takkan dijangkiti. Susu ibu dengan anak? Susu ibu dengan anak boleh, tetapi sebab itu kita kata kalau orang yang ada HIV kita beri formula. Okey, baik. Okey, berdasarkan pengalaman doktor sendiri, perempuan yang mengandung kan, ada tak kes yang bila melahirkan anaknya tak dijangkiti? Ada tak kes doktor? Saya masih ingat lagi seorang wanita, actually masa itu saya mula-mula join, saya ingat lagi tahun 2001, 2002 saya mula-mula belajar HIV dengan bos saya. Ada seorang wanita pengantung. Dia sensitif. Bila saya tanya sikit, dia kata, Dr. Leong, you tak tahu ke? Mengantung ini, wanita HIV tak boleh mengantung ke? Dan saya kata, ya, boleh. Actually, zaman dulu, ramai orang yang ingat wanita HIV tak boleh mengantung sampai ada yang pergi terminate pregnancy. Actually, tak payah. Selagi dia makan ubat, pesakit itu makan ubat dalam rawatan, dia lahirkan anak. Selepas lahirkan anak, cukup bulan dia bawa telur dalam klinik kita. Telur merah. And sampai sekarang anak itu tidak dijangkiti HIV. So kalau wanita itu makan ubat dalam rawatan, macam I kata tadi, dia punya viral load dalam badan dia akan ditekan jadi sangat rendah. And
risiko jangkitan cuma kurang daripada 1% dan kebanyakannya baby adalah sihat. Okey. Baik, doktor, kita nak tahu juga pandangan doktor tentang ujian premarital HIV screening untuk mereka yang bakal berkahwin. Tak kisahlah sama ada mereka itu adalah beragama Islam yang diwajibkan di Malaysia pada ketika ini ataupun bukan Islam. Pandangan doktor, adakah dia memang perlu dilakukan, mungkin berkala dan sebagainya? Saya memang sokong. Actually, ini merupakan program yang baik. I feel dia bukan sahaja, sepatutnya dia bukan sahaja dilakukan untuk Muslim. Okay. Even non-Muslim pun boleh melakukan premarital screening. Is good. Sebab kalau you tahu pasangan you ada jangkitan, at least you boleh pakai kondom. Kalau kalau bukan nak ada anak, kalau you nak ada anak pun, you akan prepare, you akan membuat persediaan. Bukan kata you tak boleh ada anak, you kena makan ubat sehingga viral load suppress. Kalau viral load suppress, baru you boleh lahirkan anak. So you tahu macam mana nak mencegah. Tambahan pula dengan program sekarang kita ini, kita panggil PrEP. Kalau pasangan adalah discordant, satu positif, satu negatif, then dia boleh juga menggunakan rawatan PrEP. So sebab ada rawatan, maka lebih penting kita screen. Dan kita sepatutnya berbangga dengan kalau kita halang stigma, kalau kita bantu pesakit-pesakit ini, beri sokongan dan sebagainya, kita ada kemajuan dalam menghapuskan HIV dan AIDS. Kita ada PrEP sekarang kan, dan ada juga tadi saya baca dalam media sosial, ada satu tetamu ini, guest ini bertanyakan, mungkinkah nanti satu hari akan ada vaksin HIV yang dibuat di Malaysia? Di pandangan doktor. Ini soalan yang amat susah sebab teknologi semakin bertambah baik and saintis kita semakin sekarang tengah mengkaji vaksin. Kita ada mengkaji vaksin untuk dengue, mengkaji vaksin untuk COVID-19 and also HIV. Sama ada boleh berjaya dapat satu vaksin untuk HIV ke tidak. Sekiranya ada orang yang berusaha untuk mencipta, barangkali akan ada tak satu hari lah. Ya, Dia tak mustahil. Okey, doktor, mungkin yang terakhir sikit daripada doktor. Kadang-kadang bila kita dah rasa, masyarakat kita ni mungkin ataupun individu yang dah rasa diri mungkin dah ada gejala HIV itu, bagaimana nak buang rasa malu untuk berjumpa dengan pakar ataupun seseorang, terus pergi diagnose dan dapatkan rawatan? Ya. Soalan yang sangat-sangat deep dalam saya punya hati. Ya. Saya rasa kita kena seseorang yang dijangkiti HIV itu yang paling penting dia kena membantu diri sendiri. Kalau dia tak bantu diri sendiri, kalau dia tak I think dua pihak, pesakit kena ada semangat dan juga jangan takut untuk memberitahu orang lain sebab manusia hidup berkumpulan. Manusia tidak hidup seorang silo. Kalau you tak kasih tahu sesiapa, you takut malu, you semua simpan dalam hati, you akan jadi depressed, you akan jadi murung, and then dia akan downhill, tak ada orang tahu, tak ada orang boleh tolong, and penyakit kamu akan jadi lebih serius. Saya ada banyak contoh yang saya tengok dalam hospital sendiri. Saya tengok dia kita kata, sebab itu kadang-kadang saya rasa walaupun kita kata HIV ini confidential, kena jaga kesulitan, tetapi kesulitan itu ada had di mana you jaga kesulitan kepada orang yang tak perlu tahu. Kalau orang itu boleh memberi sokongan macam keluarga sendiri ataupun you punya pasangan sendiri, selalunya you akan dapat sokongan yang paling bagus daripada keluarga, orang yang sayang kamu. So saya selalu tanya pesakit saya, you sendiri ingat siapa yang paling sayang kamu? Bukan Dr. Leong. Ada tak siapa yang paling sayang kamu? Kamu kena berkongsi dengan dia. Then you dapat sokongan. Kalau you tak kasih kongsi, you tak ada sokongan daripada keluarga ataupun pasangan, saya jumpa balik setahun kemudian dia jadi sangat tenang. Ya. So nak kasih rawatan pun sudah jadi susah sebab dia dapat opportunistic infection. So yang penting kita kena berdepan dengan masalah kita sendiri. Kita kena ada semangat positive thinking, and then you share dengan orang yang paling sayang kamu. Dia memberi sokongan, dia memastikan kamu datang untuk klinik untuk dapat rawatan susulan.
Itu yang paling penting. Kalau tidak ada sokongan, dia tak datang klinik pun. Okey, doktor, secara ringkas, mahal tak kos untuk rawatan? Okey, kos rawatan untuk HIV sekarang untuk kalau you datang klinik kesihatan kerajaan dan juga hospital kerajaan, kos dia kosong. Sebab dia dapat subsidi daripada kerajaan. And kamu mesti menghargai rawatan pertama yang diberi, sebab rawatan pertama yang diberi adalah free. Sekiranya kamu tak menghargai and virus, kita tahu virus ini boleh mutate. Sama seperti COVID-19, kita tengok virus dia jadi daripada Delta jadi Omicron jadi semua ni. So HIV pun ada mutation dia sendiri. And kalau you tak suppresskan dia punya virus sampai yang paling rendah, dia senang mutate, and then rawatan pertama jadi gagal. Untuk pergi ke rawatan kedua, then you kena bayar sendirilah itu. Kalau rawatan pertama adalah free of charge, sehingga kalau kamu seumur hidup makan rawatan pertama seumur hidup free of charge. Okey, itu dia. Kalau Dan, boleh gunakan peluang yang ada, buang rasa malu itu, terus pergi jumpa dengan pakar ataupun doktor untuk dapatkan rawatan. Baiklah, terima kasih atas pengetahuan pada hari ini. Satu ilmu yang baru kita perolehi juga daripada Dr. Leong Chi Lun, pakar perunding kanan penyakit berjangkit Hospital Kuala Lumpur. Kita jumpa di lain masa, doktor. Thank you so much. Thank you. Baiklah, kita nak berehat seketika dan sambil itu kita saksikan bingkisan yang telah disediakan. Ya. Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Padi merupakan tanaman makanan utama negara yang amat sinonim ditanam di kawasan lapang dan berair seperti sawah. Namun, kini orang ramai mula menanam padi berskala kecil di halaman rumah. Idrus Iskandar Abdul Hamid, 35 tahun, yang tinggal di Kuala Kangsar berkata idea itu tercetus apabila melihat ibu saudaranya berjaya menghasilkan tanaman padi di dalam pasu. Pada awalnya, beliau yang merupakan bekas anggota Tentera Laut Diraja Malaysia hanya ingin mencuba kerana tertarik dengan kaedah penanaman padi dalam tongcat yang mudah serta kos yang efektif, dan tidak menyangka cubaannya membuahkan hasil. Katanya konsep penanaman padi dalam tongcat dan di sawah adalah sama, termasuklah pengawalan air yang mencukupi, penggunaan baja dan kandungan mineral dalam tanah yang terkawal serta iklim cuaca yang baik. Idrus Iskandar yang tinggal di Kampung Kandang Hilir turut memberitahu penanaman padi dalam pasu atau tongcat adalah sistematik, di mana penggunaan alat dan penjagaannya yang mudah kerana tidak perlu risau akan kehadiran haiwan perosak. Baik, itu sahaja dari Biro Bernama Perak. Terima kasih. Hai, kembali lagi dalam Apa Khabar Malaysia, dan kali ini kami akan kongsikan kepada anda tentang satu projek yang melibatkan sejarah tekstil negara. Ada nak libatkan dengan fashion show yang bakal merekodkan Malaysian Books of Record. Malaysian Books of Record. Dan juga tanpa berbuang masa, jom kita kenalkan tetamu kita, iaitu Dr. Muhammad Faizal Hamzah, Ketua Projek Precious of Malaysia. Terima kasih doktor kerana sudi bersama dengan kami. Dan mungkin doktor boleh mulakan dengan apa itu projek Precious of Malaysia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Apa Khabar Malaysia kerana sudi menerima permohonan kami jugalah untuk mempromosikan program inilah. Sebenarnya program ini adalah julung-julung kalinya yang kita buat di perpustakaan, di mana kami mengangkat tema mengangkat tekstil sebagai tema utama kami, di mana kita mengutarakan fungsi perpustakaan itu sendiri telah berubah. Kita cuba untuk merakyatkan perpustakaan dengan berkolaborasi bersama industri-industri, tak kira apa jua industri. Ini adalah salah satu inisiatif pertama lah saya kiranya, supaya industri lebih dekat dengan perpustakaan dan tahu fungsi perpustakaan di mana kami bukan sahaja menyediakan buku. Kita dah go digital, kita dah hybrid, kita dah survive pandemik kan. So dengan adanya majlis berskala besar ini, kita akan lebih mengetengahkan library sebagai hub. Macam mana munculnya idea pada awal mungkin
perbincangan nak adakan Precious of Malaysia ni sendiri? Sebenarnya idea ni datang daripada collaborator kami jugalah, FM Group, yang memainkan peranan yang sangat besar juga sebenarnya. Kami di perpustakaan ingin mengadakan yearly punya pameran, dan kami menyahut cabaran untuk memastikan perpustakaan lebih visible, sebab tak ramai orang tahu fungsi perpustakaan sebenar, right? Dan dengan kolaborasi bersama FM Group, kita telah cuba untuk mengetengahkan beberapa elemen lain dan mengangkat tema Precious of Malaysia, dan kami turut bekerjasama juga, mendapat kerjasama yang sangat bagus daripada Muzium Tekstil Negara dan beberapa lagi entiti-entiti yang lain yang mengangkat tekstil seperti penjara. Saya difahamkan penjara Sungai Buloh, Bentong ke not sure mana yang akan join tu. Tapi ada banyak lagi agensi-agensi yang lain akan bersama mengangkat tekstil. Okey, dan kabarnya ada pameran tekstil. Betul. Mungkin Dr. boleh ulas sikit tentang pameran tekstil tu. Baiklah, pameran ini akan akan berlangsung dari 5 hingga 12 hari bulan Disember ini, bertempat di Perpustakaan Universiti Malaya di Arah 1. Dan pameran ini kami bekerjasama dengan Muzium Tekstil Negara melalui mantan pengarah Muzium Tekstil Puan Rashidah, dan melalui mantan pengarah yang baru kami teruskan juga, dan kita mengetengahkan beberapa koleksi-koleksi kain yang diguna dan dipakai terus. Kita ada daripada beberapa kaum di Malaysia, ada 7 kaum, dan kami turut mengangkat warna-warna pakaian di Malaysia. Dan ada pocket activity juga. Kita ada selingan seperti koleksi gelang yang dipakai untuk sesetengah baju, ataupun cara pemakaian baju secara sebenarnya, dan beberapa kain-kain lain yang kami ketengahkanlah. Kami turut mengetengahkan elemen-elemen tekat yang saya rasa mungkin kita sekarang banyak nampak yang printing, yang tekat printing kan ni, tekat yang kurang pendedahan tekat tu. Saya sendiri masuk ke Muzium Tekstil di KL ni, kita pun terkejut juga dengan pelbagai jenis kain yang kita tak tahu dan tidak ketengahkan. Penggunaan tekat tu masih lagi digunakan di dalam industri tekstil ni lagi? Saya yakin banyak lagi pereka fashion yang menggunakan elemen-elemen tradisional seperti di Pahang, ataupun beberapa pereka fashion yang memang menggunakan elemen tekat je. Di perpustakaan juga kita ada beberapa buku berkenaan dengan tekstil, dan banyak juga buku-buku di perpustakaan lain seperti National Library yang menyediakan bahan-bahan tekstil. Okey, sepanjang 5 hingga 12 Disember ni berlangsung, mungkin antara aktiviti yang disusun atur sepanjang program ini, mungkin ada aktiviti untuk orang luar terlibat sama ke? Bagaimana? Selain daripada pameran, kita ada fashion show yang di-highlightkan. Kita akan ada 10 pereka fashion, mengetengahkan design masing-masing. Actually ia adalah pertandingan sebenarnya, yang melibat kami mengangkat pereka fashion muda, baru, mungkin sedikit hipster mungkin, untuk diketengahkan di dalam program kami. Dan kita juga ada textile talk. Kami mengangkat konsep human library, di mana kita menjadikan figura-figura yang terkenal sebagai library untuk bercakap. Storyteller. Dan kita ada food truck, kita ada bazar, dan itulah kalau saya cerita sekarang tak surprise. Ada jualan kain semua ke bagaimana? Ya, yang betul. kita boleh dapatkan dengan harga kita ada murah? jualan kain langsung dari Muzium Tekstil dan penjara itu sendiri. So memang saya pun mengalu-alukanlah untuk datang dan merasai dunia tekstil. Mungkin siapa yang minat fashion kena datang lah. Minat fashion, minat tekstil, dan nak membantu mereka yang di penjara pun boleh juga kan. Mungkin ramai juga yang tertanya-tanya ni, harga kain yang dihasilkan oleh penghuni-penghuni penjara ni murah ke, mahal ke, macam mana? Doktor tahu tak? Saya sebenarnya tak adalah berpengalaman tentang harga-harga, tapi kita sendiri tahu kan nilai tekstil negara sangat tinggi, terutama
namanya songket. Kan boleh makan 5,000, kan boleh makan beribu-ribu. 5,000 tu murah. Ya, betul. Tapi kita tak boleh compare nilai estetiknya, cara pembuatannya dengan harganya sepatutnya. Saya mewar-warkan kepada penonton semua untuk datang ke perpustakaan dan terus berhubung bersama pihak muzium, pihak penjara jika tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk mengetahui lebih lanjut, terutamanya harganya, cara pembuatannya. Mungkin kita ada demo cara nak buat tekap ke apa ke, ya, insyaAllah. Okey, saya tertarik dengan pertandingan pereka fashion ni. Adakah penyertaan masih lagi dibuka untuk pereka baru yang nak turut serta ni, bagaimana? Ya, Doktor, di saat akhir mungkin saya boleh terlibat sekali ke? Sebenarnya melalui FM Group, mereka memang mempunyai listing lah yang mereka memang dah ada lah. Dah ada selected lah. lah. Selected. Tetapi kalau nilaikan kita akan bermula pada hari Isnin. Jika ada apa-apa, manalah tahu nak berhubung, boleh berhubung terus dengan saya ataupun melalui kita punya social media, Universiti Malaya Library. Okey. Dan kita tahu juga ada malam gala. Betul. Okey, nak ceritakan malam gala ni, adakah ia berbentuk charity juga atau? Betul. Okey. Kita juga mengadakan satu malam gala di mana kita akan memungut derma untuk membantu supaya selain daripada kita mengangkat tekstil, kita juga ada back to the society lah, give back to the society kan. Beberapa badan amal telah dikenal pasti dan kami juga mendapat sokongan yang padu daripada pelbagai agensi dan institusi untuk mengadakan malam gala ini. Malam gala ini venue-nya telah ditaja sepenuhnya oleh Park Royal Hotel dan kami berbesar hati menerima banyak lagi penaja sebab ini adalah salah satu cara kita mengeratkan lagi industri tekstil, give back to the society dan elemen perpustakaan diketengahkan juga. Okey, kita dah tahu tarikh dia 5 hingga 12 Disember. Tapi waktu dia tu kita nak tahu juga adakah sampai lanjutkan pagi sampai malam ke kan? Ya. So pameran ini ataupun Precious of Malaysia akan dijalankan daripada jam 8.30 sehingga pukul 5. Akan tetapi kita ada food truck kalau nak datang untuk makan-makan ke. Untuk makluman semua, pada tarikh yang sama Universiti Malaya akan adakan convocation. So tarikhnya bersama-sama. So selain daripada pergi Precious of Malaysia yang saya galakkan untuk tuan-tuan dan puan-puan pergi, boleh juga memeriahkan lagi suasana kita punya graduan yang bakal bergraduasi. Tapi dia ada isu sikit kat sini. Sebagai graduan alumni Universiti Malaya ni, saya tahu kalau masa convocation tu, jam. Betul. Jam 1 nak masuk berjam-jam, beratur, tak ada parking dan sebagainya. So apa mitigasi plan untuk kita sempurnakan kita punya Precious of Malaysia dan juga hari graduasi tu? Betul. InsyaAllah kita nasihatkan pengguna Precious of Malaysia untuk mendatang ke Precious of Malaysia untuk merancang perjalanan dululah. Kalau kami nasihatkan untuk tuan-tuan dan puan-puan menaiki public transport ataupun naik apa sahaja Grab ke kan yang boleh membantu ke perpustakaan Universiti Malaya dan insya-Allah kita mempunyai parking yang banyak sebab sesi dipecah-pecah ya. Ya, sesi dipecah-pecah. So insya-Allah ada parking yang boleh dimasuk dan boleh di parking di situlah. Bas pengantara tak ada? Bas pengantara setakat ni saya rasa untuk pelajar yang bergraduasi daripada parking saja saya rasa. Daripada luar saya rasa mungkin tiada. Tak ada. Kalau nak si budaya lah kena datang juga. Mungkin kalau nak dapatkan parking kena plan lah kita punya waktu datang awal untuk elakkan kesesakan. Okey, sedikit lagi dia nak tambah apa Helena? Tadi doktor cakap bersesi-sesi. So jadual ni kita nak tengok kat mana? Okey, semua jadual tentang Konvo dan Precious of Malaysia boleh dilawati di kalau Konvo di laman sesawang Universiti Malaya um.edu.my dan untuk Precious of Malaysia boleh terus lawati sesawang
laman web perpustakaan dan juga social media yang lebih mesra dan lebih senang nak dapat apa-apa feedback terus. Okey, Precious of Malaysia akan berlangsung pada 5 hingga 12 Disember di Universiti Malaya di perpustakaan Di itu perpustakaan. sendiri. Okey, jadi mewakili doktor sendiri untuk mengajak sesiapa yang mungkin minat berkaitan dengan industri tekstil dan juga fashion show, mungkin anda digalakkan untuk datang. Yalah, dalam masa yang sama dapat pengetahuan, isi masa lapang kan. Mungkin kat situ juga kita boleh dedahkan kepada anak-anak kita juga tentang sesuatu yang menarik, khususnya tekstil di Malaysia sendiri. Yang mungkin kita dah lama tak jumpa, khususnya songket ataupun tenun, tekat dan sebagainya ya. Dan Doktor, sebelum kita mengakhiri rancangan kita, perpustakaan Universiti Malaya terbuka kepada semua masyarakat, waktu dan sebagainya. Ya, Mungkin sedikit sepanjang Precious of Malaysia kita akan open to public. Sesiapa saja boleh masuk. Dan cuma itulah kita perlu kalau perlu pakai mask. pemakaian sopan. Pemakaian yang sopan. Okey, baiklah. Terima kasih Kita Dr. digalakkan. Muhammad Faizal Hamzah, Ketua Projek Precious of Malaysia, kerana sudi bersama kami berkongsi tentang Terima kasih, Precious Doktor. of Malaysia yang akan dijalankan daripada 5 hingga 12 Disember. Segalanya anda boleh dapat maklumat daripada Universiti Malaya Library dan juga apa saja Universiti Malaya punya media sosial. Ya, kita harapkan program ini ataupun apa yang dirancang berjalan dengan lancar sepanjang beberapa hari itu. Precious of Malaysia. Baiklah, apa khabar Malaysia pun dah pun sampai di penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda dari awal rancangan sampai lah ni dah habis dah pun. Diharapkan anda dapat manfaatlah daripada apa yang kami kongsikan pada hari ini. Saya Cedi undurkan diri. Assalamualaikum. Bye. Segar di pagi hari terus